Assalamualaikum, saya Zul and welcome back to my channel. Okay, hari ni macam korang tengok kat title tu kan, kita akan ada sesi Q&A sikit dengan kawan-kawan kita yang ada kat sini juga. Okay, jom tak lengah-lengah masa, jom. Okay, dia macam ni. Actually saya tak ada pun plan nak melanjutkan ataupun continue dia perbincangan mengenai topik kerajaan tempatan yang macam kita buat dalam video-video lepas kan, yang kita buat tu. Tapi tak apalah, kali ni kita lain teruslah, direct soalan dari beberapa rakan-rakan kita yang bertanya. Kalau kita boleh jawab, kita jawab. Kalau kita tak boleh jawab, kita akan cuba jawab. Kita akan jawab setakat mana yang kita tahulah, bukannya memandai-mandai ke apa kan, palatau kan. Tak. Sebenarnya kalau nak tak boleh nanti kita akan PM balik lah. Kita akan try ada way lah, ada cara lain. Kita akan rujukan hidup ataupun rujukan bertulis. Rujukan hidup ni maksudnya pensyarah politik, pegawai daerah dan macam-macam tu lah. Pihak yang berkenaan lah, supaya poin yang kita nak cari tu valid dan boleh diguna pakai lah. Okay, soalan pertama dari ni. Okay, soalan pertama, apakah differences? Okey, apakah perbezaan antara majlis bandaraya, iaitu apa? Majlis bandaraya, Dewan Bandaraya dengan majlis perbandaran dan majlis daerah. Beza tiga-tiga benda. Majlis bandaran dengan Dewan Bandaraya, perbandaran ni di-combine. Okey. Selalunya lah. Okey, actually dia macam ni. Actually dia macam ni. Like this we see when we see the Majlis Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL kan, Dewan Bandaraya. Macam BKL tu kan, pas semua tu. Firstly kita kena tahu dia ada stages beberapa tingkat, beberapa stages lah. Okey, dia macam kita pergi kepada konsep umum dulu lah. Dia macam ni, sebab setengah kerajaan tempatan ni dia ada banyak beza tau. Umumnya orang akan rujuk kerajaan tempatan dekat Semenanjung lah. Sebab kalau kita nak tengok dekat kerajaan tempatan di local government in the Malaysia Timur Eastern Malaysia, dekat Sarawak dan Sabah, dia ada lain sikit tau. Dia macam ni, dekat Semenanjung lah. Kat Semenanjung dia ada 3 level ataupun tingkat berdasarkan beberapa faktor-faktor lah. Okey, stage paling bawah dekat biasanya kita belajar. Stage paling bawah adalah majlis daerah. Sebab kalau kat Sarawak dia ada daerah kecil tau. Stage paling bawah dia daerah kecil. Kalau kat Semenanjung stage paling bawah dia majlis daerah. Ini bukan daerah kecil. Okey, kita pergi kepada yang tadi. Okey, lupakan yang tu. Kita pergi kepada majlis daerah, MD, majlis daerah. Stage paling bawah kita kena tahu adalah majlis daerah. Dan atas dia ada majlis perbandaran. Dan pula majlis perbandaran ni ada pula majlis bandaraya ataupun Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ataupun Dewan Bandaraya, yang lebih kurang sama lah level dia dengan, kayaknya level Dewan Bandaraya ni dengan majlis bandaraya ni dia sama. Dia level lebih kurang, cuma Dewan Bandaraya dia macam power sikit lah. Macam di BKL tu kan, kita selalu tengok keluar TV kan, power tak power diorang ni siap ada polis sendiri. Tak silap saya dia macam penguatkuasa lah, and diorang ni adalah pasukan bersepak sendiri semua, sebab financial dia kuat lah financial dia. Seperti kita tahu, financial memang adalah pihak PBT ni memang kawal financial dia sendiri. Adalah dia punya tabungan tu kan ada, and authority dia pun adalah lebih sikit. Okey, jom kita pergi pada lebih detail lah. Untuk majlis daerah ni kayaknya majlis daerah MD, sekejap saya ingat, MD majlis daerah. Okey, majlis daerah ni sebenarnya dia lebih fokus kepada bertumpu kepada luar bandar lah. Luar bandar, macam untuk saya majlis daerah betul kan, pada luar bandar. Kayaknya majlis daerah ni dia boleh dikatakan tak ada lah kat bandar. Kalau ada pun bukan majlis daerah namanya. Mana ada majlis daerah kat bandar? Kayaknya kalau kat bandar dia takkan jadi majlis daerah, dia akan jadi majlis perbandaran lah. Jadi majlis daerah ni dia ada dalam bahasa politiknya orang panggil rural based government. Rural ni luar bandar, rural based government, di mana kita kriteria dia kita boleh cakap kriteria dia menunjukkan majlis daerah ni, kita boleh tengok jumlah orang yang duduk kat situ lah, atau kita panggil penduduk setempat ataupun penduduk tempatan kat situ, di mana jumlahnya tak ramai lah. Penduduknya kurang daripada 150,000 orang, dan dia punya hasil tahunan dia, profit tahunan dia kurang daripada 20 juta. 20 juta tau, dia kurang daripada 20 juta. Yang nak cakap sikit,
dekat apa, dia ada pembetulan dekat video lepas yang pasal tujuan peranan dan fungsi peranan dan fungsi kerajaan tempatan yang itu saya cakap itu. Saya ada cakap itu kerajaan majlis daerah ni dia punya pendapatan haruslah kurang daripada 5 juta. Salah, itu silap. Itu pembetulan. Ini pembetulan. Saya dah buat research balik. Sebenarnya 20 juta, kurang daripada 20 juta. Jadi ada silap kat situ. Pembetulan majlis daerah ni hasil tahunan dia kenalah kurang daripada 20 juta. Okey, berbeza majlis perbandaran pula. Dia macam ni, majlis perbandaran ni dia macam ni tau. Dia dah nama perbandaran. Of course dia lebih fokus dekat apa orang kata, kepada pengurusan bandar ataupun kita panggil urban area jika nak dibanding dengan majlis daerah tadilah, di mana penduduk yang duduk dalam majlis perbandaran ni of course lah semestinya penduduk dan juga hasil tahunan dia lah lagi banyak lah daripada majlis daerah tadi. Yelah, dah kena cukai apa semua, aktiviti industri yang rancak, ada kilang ni, kilang tu, kilang ni, dan banyak lagi sumber hasil yang dia complete lah. Banyaklah benda complete banding compare tu majlis daerah. Kayaknya di mana penduduk dekat majlis bandaran ni dia adalah melebihi 150,000 orang penduduk ataupun rakyat, dan hasil tahunan dia melebihi RM20 juta lah, lebih daripada majlis daerah MD tadi. Okey, macam mana untuk Dewan Bandaraya ataupun majlis bandaraya macam di BKL tadi kan? Dewan Bandaraya atau Majlis Bandaraya macam Majlis Bandaraya Alostar, sebab dia kecil kan, nak compare tu di BKL yang dekat ibu negara tu kan, mana ibu negeri boleh lawan kan. Macam Majlis Bandaraya Ipoh, tapi kita kena tahu ada tapi dia macam contoh macam kat Sarawak, Kuching ni ada dua. Dia ada Dewan Bandaraya Kuching Utara, tapi dia juga ada Majlis Bandaraya Kuching Selatan. Okey, tak apa, abaikan. Kita tengok secara umum dulu. Nanti kita akan bincang dalam next video lain. Okey, untuk Dewan Bandaraya ni, Majlis Bandaraya dia sebenarnya asalnya adalah majlis perbandaran, di mana ia telah di-upgrade ataupun dia nak taraf menjadi Majlis Bandaraya. Dan Dewan Bandaraya ni setelah ia dinilai lah, diakui, setelah memenuhi beberapa kriteria lah untuk upgrade kepada bandaraya. Macam jumlah residential dia, penduduk dia tak kurang ataupun melebihi 500,000 ataupun setengah juta lah. Dan hasil tahunan dia PBT dia orang ni hendaklah melebihi ringgit Malaysia 100 juta. Dia main juta lah, dia memang Dewan Bandaraya. Okey, settle cover untuk perbezaan tadi. Okey, next soalan. Okey, untuk next question pula dia orang tanya, berapa bilangan PBT yang ada dekat Malaysia sekarang ni? PBT sekarang ni PBT kalau termasuk di BKL, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur kan, Majlis Bandaraya di BNB kan, dia tak silap ada 12. Dia ada 12. MP pula Majlis Perbandaran ni ada 39. Dan daerah, Majlis daerah ni dia ada 98. So total dia ada 149 lah. By the way, latest hari tu, tak ingat lah tengok news ke atau kawan di Sabah maklum dekat dia adalah terkini majlis daerah baru dekat Sabah tu, daerah Putatan and majlis daerah Pitas tak silap saya. Nanti lah kita tengok balik, tapi rasanya betul dah tu kat Sabah tu, ada dua, Putatan dengan Pitas. Okay, now kita pergi kepada soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga apa ni? Terdapat beberapa badan lain yang diberi kuasa oleh kerajaan negeri masing-masing untuk melaksanakan fungsi-fungsi PBT. Contohnya PBT Kulim, High-Tech, Perbadanan Putrajaya dan sebagainya. Soalan lah. Betul lah tu. Mereka ni atau badan ni diberi nama pihak berkuasa tempatan khas. Jarang orang bahas benda ni. PBT khas dekat Malaysia ni, dia merupakan satu badan khas yang telah diberi peranan lah. Ada satu peranan yang telah diberi untuk mentadbir satu kawasan khas lah sebagai kerajaan tempat dekat situ. Kawasan tersebut biasanya adalah sebuah kawasan penempatan baru yang dirancang yang tak sesuai lah untuk kita kelaskan, kita panggil sebagai daerah ataupun majlis perbandaran. Dia tak sesuai panggil perbandaran sebab dia ada purpose dia sendiri. Dia bukan bandar sebenarnya. Contohnya macam dekat Kedah kan, mereka ada PBT Taman Perindustrian High-Tech Kulim, merupakan sebuah kawasan perindustrian teknologi tinggi, high-tech lah, di mana kita boleh lah katakan PBT kat Kulim ni ada lain sikit lah. Sebab kalau kita tengok flow dia kan, dia bukan under mana-mana majlis daerah sebenarnya. Flow dia macam ni tau, flow dia kerajaan negeri Kedah.
pada level teratas, then go to PKNK, Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah. Kan, pelik kan? Then baru ada PBT khas, PBT Taman Perindustrian High-Tech Kulit. Macam dekat wilayah Persekutuan, mereka ada Perbandaran Putrajaya dan Perbandaran Labuan. And dekat Pahang kita boleh lihat dekat Pulau Pelancongan, dekat Pulau Tioman, adanya Lembaga Pembangunan Tioman. Okey, untuk soalan yang keempat ni, dia tanya adakah PBT terletak di bawah bidang kuasa KPKT, dan apakah bidang tugas kerajaan tempatan terhadap PBT, pihak berkuasa tempatan. Kita cakaplah dalam video lepas, kesemua PBT terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri masing-masing. Bidang tugas JKT ni khususnya dan KPKT ni kan, amnya lah adalah untuk menyelaraslah PBT ni dari segi penyeragaman dasar dan perundangan, memberi hikmat nasihat, macam termasuklah hikmat nasihat bidang teknikal, penyaluran peruntukan, kena wakil lah daripada kerajaan persekutuan. Kena lain-lain hal tu dia under state government, kerajaan negeri. Okay, soalan kelima, bagaimana orang ramai boleh membuat aduan mengenai isu masalah yang dihadapi di kawasan PBT? Orang ramai boleh buat aduan direct lah, terus kepada PBT yang berkenaan lah, ataupun melalui JKT, KPKT. Nanti dia orang ni akan contact lah orang kerajaan tempatan kat situ. Okay, settle. Soalan ke-6, bolehkah JKT, KPKT membantu orang ramai sekiranya ada masalah yang dihadapi di kawasan PBT? Boleh, tak ada masalah, boleh. JKT ataupun KPKT ni boleh merujuk masalah tersebut kepada PBT tu lah. Dia akan merujuk lah berkenaan untuk mendapatkan laporan report. Dia nak report, okey, sekiranya ada masalah tersebut macam berat sangat kan, serius, akhirnya JKT ataupun KPKT ni akan minta bantuan daripada PBT berkenaan yang kat kawasan tu untuk beri penjelasan kenapa dia berat, kenapa serta mengambil tindakan yang sewajarnya lah, apa yang perlu dibuat. Okey, dah kot. Okay, settle. Itu saja soalan-soalan yang sering kita tanya pasal kerajaan tempatan. And kalau ada apa-apa yang tak lengkap, kita akan try untuk cover dekat next video lah. Okay, itu saja kot. Okay, terima kasih. Jangan lupa like, share, komen and subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.